Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan mengenai persepsi masyarakat dalam hubungan Malaysia-China, khususnya di daerah Kota Marudu. Berikut adalah senarai ahli kumpulan kami, yang pertama Siti Nuraini Ibrahim, Cindy Yushuki dan Sharon N. Bolden. Baiklah, saya mulakan dengan bahagian pengenalan. Yang pertama, kajian ini berfokus kepada persepsi masyarakat terhadap kebangkitan China dalam konteks hubungan Malaysia dan China. Kajian ini juga berfokus di daerah Kota Marudu, di mana responden dan informan terdiri daripada pelajar tingkatan 6, guru-guru, pegawai polis dan juga orang awam. Kajian ini juga penting kerana dapat memberi sumbangan kepada bidang hubungan antarabangsa dengan menilai perspektif masyarakat dari akar umbi dan membantu untuk memahami sikap masyarakat terhadap kuasa besar serta implikasinya terhadap kestabilan hubungan dua halang di antara Malaysia dan China. Seterusnya, latar belakang. Dalam bahagian ini terbahagi kepada dua, iaitu latar belakang kawasan kajian dan latar belakang isu yang dikaji. Bagi latar belakang kawasan kajian, secara ringkasnya, daerah Kota Marudu bersempadan dengan daerah Kitas, Kota Belud dan juga Kudat. Kota Marudu juga dahulunya adalah kawasan pertanian tradisional dan kini telah berkembang hasil daripada pembangunan infrastruktur dan pentadbiran. Proses pembangunan ini telah mengubah landscape sosial dan ekonomi Kota Marudu daripada kawasan pertanian tradisional kepada kawasan yang lebih moden dan berdaya saing. Bagi pekerjaan utama penduduk pula, iaitu sektor kerajaan yang meliputi penjawat awam seperti guru, manakala bekerja sendiri seperti nelayan dan peniaga kecil. Seterusnya, latar belakang isu yang dikaji. Kajian ini dijalankan bagi menilai persepsi masyarakat terhadap kebangkitan China dalam hubungan Malaysia-China yang berfokus kepada 4 sektor atau aspek utama, iaitu ekonomi, politik, sosial dan keselamatan. Persepsi masyarakat adalah penting bagi memahami tahap penerimaan dan kebimbangan masyarakat terhadap isu ini. Seterusnya ialah permasalahan kajian bagi persepsi masyarakat terhadap kebangkitan China dalam konteks hubungan Malaysia dan China. Hubungan dua hala, China dan Malaysia merupakan hubungan yang signifikan, stabil dan strategik merangkumi aspek ekonomi, politik, keselamatan dan juga sosial. Namun, kebangkitan China sebagai kuasa ekonomi dan ketenteraan, isu Laut China Selatan dan pelaksanaan Belt and Road Initiative (BRI) mempengaruhi persepsi masyarakat. Permasalahan utama kajian ini adalah ketidakjelasan tahap kesedaran kefahaman dan pembentukan persepsi komuniti terhadap hubungan Malaysia-China akibat maklumat yang terhad serta pengaruh pelbagai perspektif media. Faktor geopolitik turut mempengaruhi persepsi, namun kajian berkaitan hubungan dua hala dan dinamika keselamatan serantau masih kurang, terutamanya di komuniti luar bandar, sekaligus mewujudkan jurang pengetahuan. Keadaan ini berpotensi menimbulkan kesan jangka pendek seperti kekeliruan, ketidakpastian, dan kebimbangan terhadap kedaulatan, keselamatan dan ekonomi negara, serta menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap kerjasama strategik Malaysia-China dan kestabilan sosial politik dalam jangka masa panjang. Selanjutnya, persoalan kajian. Bahagian persoalan kajian ini mengetengahkan persoalan utama yang menjadi fokus untuk kajian ini. Pertama, kajian ini ingin menilai persepsi dalam kalangan penduduk Sabah mengenai kebangkitan China, khususnya dari aspek ekonomi, politik, keselamatan. Kedua, kajian ini juga meneliti tahap kesedaran penduduk Sabah terhadap kebangkitan China untuk memahami sejauh mana masyarakat mempunyai pengetahuan yang tepat dan menyeluruh mengenai isu ini. Ketiga, kajian ini juga ingin mengenal pasti sejauh mana isu-isu yang timbul dalam hubungan Malaysia-China mempengaruhi persepsi penduduk terhadap China, termasuk kesan geopolitik ekonomi.
dan keselamatan serantau. Persoalan-persoalan ini menjadi panduan dalam memperoleh maklumat yang menyeluruh dan fakta mengenai sikap, pemahaman dan perspektif masyarakat terhadap kebangkitan China dan hubungan dua hala Malaysia-China. Bahagian objektif kajian ini pula, kajian ini bertujuan untuk mencapai beberapa objektif utama. Pertama, kajian ini ingin mengkaji persepsi dalam kalangan penduduk Sabah mengenai kebangkitan China, termasuk pandangan mereka terhadap aspek ekonomi, politik, dan keselamatan. Kedua, kajian ini menilai tahap kesedaran penduduk Sabah mengenai kebangkitan China bagi memahami sejauh mana mereka mempunyai pengetahuan yang tepat dan menyeluruh tentang isu ini. Ketiga, kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana isu-isu ini yang timbul dalam hubungan Malaysia dan China mempengaruhi perspektif penduduk terhadap China, termasuk kesan geopolitik, ekonomi, dan keselamatan serantau. Objektif ini menjadi panduan utama dalam pengumpulan dan analisis data untuk gambaran yang jelas tentang sikap, pemahaman, dan perspektif masyarakat terhadap hubungan dua hala Malaysia dan China. Bagi metodologi kajian pula, kajian ini menggunakan pendekatan gabungan kaedah kuantitatif dan kualitatif bagi memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang persepsi masyarakat terhadap hubungan China dan Malaysia. Pendekatan gabungan ini dipilih kerana ia membolehkan pengkaji untuk menilai tahap kesedaran dan corak persepsi masyarakat secara kuantitatif melalui soal selidik sambil memperoleh maklumat yang lebih mendalam melalui kaedah kualitatif yang bersifat deskriptif. Kaedah kuantitatif dijalankan secara atas talian dengan mengedarkan Google Form yang mengandungi soalan berskala Likert. Soal selidik ini direka untuk menilai tahap persetujuan responden terhadap pelbagai isu yang berkaitan dengan hubungan Malaysia-China, termasuk aspek ekonomi, politik, dan keselamatan. Penggunaan skala Likert membolehkan pengkaji mengukur tahap kesedaran dan intensiti persepsi responden secara sistematik serta membandingkan data di antara kumpulan responden yang berbeza. Sementara itu, kaedah kualitatif dilaksanakan melalui sesi temu bual dengan informan terpilih bertujuan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci mengenai pandangan dan pemahaman mereka tentang hubungan Malaysia-China. Temu bual ini membolehkan pengkaji menilai faktor yang mempengaruhi persepsi komuniti, termasuklah peranan media, pengalaman peribadi, dan pemahaman terhadap isu geopolitik dan keselamatan serantau. Kajian ini memfokuskan masyarakat yang tinggal dan bekerja di daerah Kota Marudu Sabah sebagai sampel kajian. Responden terdiri daripada 65 pelajar pra-universiti serta guru-guru tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bengkongan. Pemilihan kumpulan ini adalah berdasarkan aksesibiliti terhadap pendidikan yang boleh mereka fahami isu geopolitik serta keterlibatan mereka dalam komuniti setempat. Dengan gabungan kedua-dua kaedah ini, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang persepsi masyarakat terhadap kebangkitan China dan hubungannya dengan Malaysia. Seterusnya, mengisi jurang pengetahuan yang wujud dalam kajian yang terdahulu. Bahagian ini membincangkan kepentingan kajian yang dijalankan mengenai hubungan Malaysia-China, khususnya berkaitan isu Laut China Selatan. Kajian ini penting kerana ia berfungsi sebagai medium untuk menilai tahap kesedaran awam terhadap implikasi geopolitik dalam hubungan kedua-dua negara. Fokus kajian ini adalah untuk memahami bagaimana rakyat Sabah menafsirkan tindakan China, termasuk tuntutan lain Dashline dan pencerobohan wang maritim Malaysia. Selari dengan dasar luar Malaysia yang menekankan kedaulatan negara tanpa menjejaskan hubungan diplomatik. Dapatan kajian ini juga membantu memahami kebimbangan masyarakat tempatan, khususnya rakyat di Sabah. Maklumat ini boleh dijadikan panduan kepada kerajaan untuk menyesuaikan pendekatan diplomatik
dan keselamatan agar lebih seimbang antara kepentingan ekonomi, kedaulatan, dan kestabilan serantau. Secara keseluruhannya, kajian ini menyumbang kepada memperkukuh literasi, geopolitik, dan kesedaran nasional, khususnya dalam kalangan rakyat Sabah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, masyarakat dapat membuat penilaian yang lebih rasional terhadap isu-isu yang dihadapi sudah dahulu lagi. Pada bahagian ini, saya akan membentangkan suratan literatur berkaitan hubungan Malaysia-China, khususnya dalam konteks isu Laut China Selatan dan persepsi masyarakat. Berdasarkan kajian-kajian terdahulu, isu Laut China Selatan merupakan fokus utama dalam perbincangan akademik kerana melibatkan pertindihan tuntutan wilayah serta kepentingan strategik kuasa besar. Kajian oleh Story pada tahun 2021 menegaskan bahawa tuntutan line-line oleh China telah mengancam kedaulatan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Dalam menghadapi situasi ini, Malaysia mengamalkan dasar berkecuali aktif, iaitu dengan mengekalkan hubungan ekonomi yang erat dengan China. Sambil pada masa yang sama, ia mempertahankan kedaulatan negara. Ini menunjukkan bahawa hubungan dua hala Malaysia-China sentiasa berada dalam keadaan yang dinamik dan dipengaruhi oleh faktor geopolitik serantau. Seterusnya, beberapa kajian turut meneliti aspek persepsi awam dan tahap kesedaran geopolitik dalam membentuk sikap rakyat terhadap China. Amherst pada tahun 2021 menyatakan bahawa pemahaman yang cetek terhadap isu antarabangsa boleh menyebabkan reaksi yang bersifat emosional dan tidak berasaskan pengetahuan. Oleh itu, generasi muda kini perlu didedahkan dengan pengetahuan dan kajian-kajian yang relevan supaya mereka mampu menilai isu yang telah berlaku sejak dahulu secara lebih matang dan rasional. Akhir sekali, kajian-kajian lepas menunjukkan wujudnya jurang kajian dengan aspek empirikal, khususnya dalam menilai persepsi masyarakat tempatan di Sabah terhadap hubungan Malaysia-China. Kebanyakan kajian lebih memfokuskan kepada analisis dasar dan hubungan antara negara, manakala kajian berasaskan data lapangan masih terhad. Dalam bahagian perbincangan, kajian ini menunjukkan bahawa persepsi masyarakat setempat terhadap hubungan Malaysia-China dipengaruhi oleh beberapa aspek, iaitu politik, ekonomi, keselamatan, dan sosial. Secara umumnya, kebanyakan responden menunjukkan sikap berhati-hati dalam menilai atau memberi pandangan mengenai hubungan Malaysia-China ini. Walau bagaimanapun, terdapat pandangan positif terhadap beberapa aspek yang berkaitan dengan hubungan Malaysia-China ini. Dari segi ekonomi, majoriti responden mengakui bahawa kebangkitan ekonomi China adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan dan memberi manfaat kepada Malaysia, terutama dari segi peluang pelaburan dan perdagangan. Sebagai contohnya, persepsi terhadap Belt and Road Initiative (BRI) kebanyakan memberi respon bersikap neutral, menunjukkan ketidakpastian atau kekeliruan terhadap implikasi inisiatif tersebut. Ini mungkin disebabkan oleh masyarakat setempat yang kurang mendapat maklumat atau penerangan yang jelas mengenai inisiatif tersebut. Dalam aspek keselamatan pula, sebahagian responden menyedari bahawa tentera China yang hadir dan pencerobohan ruang maritim Malaysia telah mengakibatkan berlakunya ketegangan dan memberi risiko kepada Malaysia. Namun, majoriti tetap bersikap neutral dan menganggap pendekatan diplomasi adalah jalan penyelesaian utama. Ini menunjukkan bahawa masyarakat tidak terlalu khawatir, namun dalam masa yang sama, mereka sedar akan ketegangan dan risiko yang wujud daripada kehadiran tentera China dan berharap usaha diplomatik akan terus diperkasa bagi menangani isu keselamatan ini. Dalam sektor politik, responden cenderung ke arah yang lebih positif di mana majoritinya bersetuju agar Malaysia mengeratkan hubungan politik dengan China. Menurut Encik Joning Jomom, yang merupakan salah seorang guru di Pusat Tingkatan 6 PTE SMK Bengkongan, beliau menyatakan bahawa Malaysia perlu mengeratkan hubungan politik dengan China kerana hubungan diplomatik yang baik akan mampu memberi manfaat kepada Malaysia seperti perdagangan
dan mengurangkan risiko keselamatan. Pandangan mengenai China sebagai kuasa yang boleh dipercayai berbanding Amerika Syarikat, majoriti responden memilih bersikap neutral, menunjukkan mereka tidak sepenuhnya mempercayai China. Menurut salah seorang guru yang kami temu bual, yaitu Encik Amran Disah, beliau menyatakan kita perlu berhati-hati dan memberi kepercayaan kepada kedua-dua negara karena kedua-dua negara memberi manfaat kepada negara kita. Dalam aspek sosial, responden menunjukkan sikap neutral terhadap kehadiran budaya dan pelancong China, tetapi tetap mempunyai kebimbangan terhadap pengaruh budaya China kepada masyarakat Malaysia. Ini menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan keseimbangan dan menerima manfaat sosial dan budaya tanpa perlu mengorbankan identiti serta tradisi asal tempatan. Secara keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabah, khususnya di daerah Kota Marudu, mempunyai pandangan yang kompleks dan berhati-hati terhadap hubungan Malaysia-China. Mereka menyadari bahwa di sebalik manfaat yang diperoleh, pasti akan ada risikonya juga sama ada dari aspek ekonomi, keselamatan, politik maupun sosial. Pada bahagian ini, saya akan membentangkan dapatan kajian bagi persepsi responden terhadap China dalam sektor ekonomi. Dapatan ini diperoleh daripada bahagian B soal selidik yang menilai pandangan responden terhadap kebangkitan ekonomi China dan kesannya kepada Malaysia, khususnya kepada Sabah. Bagi soalan yang pertama, majoriti responden berada pada tahap neutral, hingga setuju bahawa kebangkitan ekonomi China adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Ini menunjukkan ramai responden menyadari realiti kekuatan ekonomi China di peringkat global. Seterusnya, untuk soalan kedua, kebanyakan responden juga menunjukkan kecenderungan neutral dan setuju bahawa kebangkitan ekonomi China membawa kebaikan pada Malaysia dan Sabah. Walaupun begitu, masih terdapat sebahagian kecil yang tidak bersetuju, menandakan wujud perbezaan pandangan dalam kalangan masyarakat. Bagi soalan yang ketiga, berkaitan Belt and Road Initiative atau BRI, majoriti responden berada pada tahap neutral, menunjukkan ramai yang masih belum pasti atau kurang jelas tentang manfaat sebenar inisiatif ini kepada Malaysia. Akhir sekali, untuk soalan keempat, kebanyakan responden juga memilih neutral, diikuti oleh yang setuju dan tidak setuju. Ini menunjukkan bahawa isu kebangkitan ekonomi China sebagai ancaman kepada Malaysia masih dianggap sebagai sesuatu yang kompleks dan belum dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat. Secara keseluruhannya, dapatan ini menunjukkan bahawa persepsi responden terhadap China dalam sektor ekonomi adalah bercampur dan cenderung ke arah neutral, yang mencerminkan tahap kesedaran yang sederhana serta keperluan untuk meningkatkan literasi geopolitik dan ekonomi dalam kalangan masyarakat, khususnya di Sabah. Seterusnya, saya akan membentangkan dapatan kajian bagi persepsi responden terhadap China dalam sektor keselamatan. Bahagian ini menilai tahap kesedaran dan pandangan responden berkaitan isu pencerobohan, diplomasi, serta ancaman keselamatan di Laut China Selatan. Bagi soalan yang pertama, majoriti responden berada pada tahap neutral, hingga setuju bahawa China sering menceroboh perairan dan ruang udara Malaysia. Ini menunjukkan ramai responden sedar tentang isu pencerobohan, walaupun masih ada sebahagian yang belum benar-benar pasti. Untuk soalan yang kedua, kebanyakan responden setuju dan sangat setuju bahawa Malaysia perlu menyelesaikan tuntutan ini secara diplomasi. Ini mencerminkan sokongan yang kuat terhadap pendekatan aman dan rundingan dalam mengenai isu Laut China Selatan. Seterusnya, bagi soalan yang ketiga, majoriti responden berada pada tahap neutral hingga setuju bahawa Malaysia perlu bekerjasama dengan negara lain untuk menghadapi kehadiran China di Laut China Selatan. Ini menunjukkan kesedaran tentang kepentingan kerjasama serantau dalam isu keselamatan. Bagi soalan yang keempat, responden cenderung setuju bahawa kehadiran tentera China yang berterusan di Laut China Selatan boleh mengancam kedaulatan Malaysia. Ini menggambarkan kebimbangan yang wujud dalam kalangan masyarakat terhadap aspek keselamatan negara. Akhir sekali,
Untuk soalan yang kelima, majoriti responden berada pada tahap neutral, bahawa kekuatan ketenteraan China merupakan ancaman keselamatan kepada Malaysia. Ini menunjukkan persepsi masyarakat yang harus berhati-hati terhadap perkembangan kuasa ketenteraan China. Secara keseluruhannya, dapatan ini menunjukkan bahawa persepsi responden terhadap China dalam sektor keselamatan adalah lebih cenderung kepada kebimbangan dan kewaspadaan, walaupun masih terdapat sebahagian yang bersikap neutral. Ini menandakan kepentingan untuk meningkatkan kesedaran geopolitik dan kefahaman keselamatan dalam kalangan masyarakat, khususnya di Sabah. Seterusnya, saya akan membentangkan dapatan kajian bagi persepsi responden terhadap China dalam sektor politik. Dapatan ini melibatkan seramai 65 orang responden daripada kalangan masyarakat di Sabah di daerah Kota Marudu. Bagi item soalan 1, berkaitan keperluan Malaysia mengeratkan hubungan politik dengan China, majoriti responden berada pada tahap setuju dan sangat setuju. Ini menunjukkan sokongan yang agak kuat terhadap usaha memperkukuh hubungan politik dua hala. Untuk soalan yang kedua, berkaitan pandangan bahawa China merupakan kuasa yang boleh dipercayai berbanding Amerika Syarikat, majoriti responden berada pada tahap neutral. Ini menunjukkan responden masih berhati-hati dan tidak cenderung memilih mana-mana kuasa secara jelas. Seterusnya, bagi soalan yang ketiga, majoriti responden setuju dan sangat setuju bahawa Malaysia perlu menyelesaikan tuntutan secara diplomasi. Ini menegaskan sokongan terhadap pendekatan berundingan dalam menangani isu Laut China Selatan. Bagi soalan yang keempat pula, berkaitan keperluan meneruskan hubungan diplomatik dengan China, responden juga cenderung setuju dan sangat setuju, menunjukkan keinginan untuk mengekalkan hubungan dua hala yang stabil. Akhir sekali, bagi soalan yang kelima, berkaitan isu China tidak perlu dijadikan isu penting setiap kali pilihan raya. Majoriti responden berada pada tahap neutral, diikuti oleh yang tidak setuju dan setuju. Ini menunjukkan pandangan masyarakat masih berbelah bahagi tentang peranan isu China dalam politik domestik. Secara keseluruhannya, dapatan daripada responden-responden ini menunjukkan bahawa persepsi terhadap China dalam sektor politik adalah cenderung sederhana dan berhati-hati, dengan sokongan terhadap diplomasi dan hubungan dua hala, tetapi masih bersikap neutral dalam soal kepercayaan dan politik pilihan raya. Kan jadual ini, secara keseluruhannya dapat dilihat bahawa persepsi responden terhadap China dalam sektor sosial adalah neutral. Bagi kenyataan berkaitan, penghantaran pelajar Malaysia ke China, hampir separuh responden iaitu 49.2% memilih jawapan neutral. Ini menunjukkan responden masih belum benar-benar yakin, walaupun terdapat juga yang bersetuju. Seterusnya, bagi penerimaan pelajar dari China ke Malaysia, majoriti responden juga menunjukkan sikap neutral dengan 64.6%. Dapatan ini memberi gambaran bahawa responden tidak menolak, namun pada masa yang sama masih bersikap berhati-hati terhadap kehadiran pelajar daripada China. Bagi aspek pelancongan pula, majoriti responden iaitu 65.2% bersikap neutral terhadap kehadiran pelancong China dan kesannya terhadap budaya tempatan. Hal yang sama dapat dilihat bagi isu budaya, apabila 61.5% responden bersikap neutral terhadap kenyataan bahawa pengaruh China bukan ancaman kepada budaya tempatan. Akhir sekali, bagi perbandingan pengaruh budaya China dengan budaya Korea, majoriti responden iaitu 53.8% masih memilih jawapan neutral. Secara keseluruhannya, dapatan ini menunjukkan bahawa responden cenderung bersikap sederhana dan berhati-hati dalam menilai pengaruh sosial China di Malaysia. Bahagian C, analisis ini menilai pandangan responden terhadap China sebagai ancaman dalam 4 sektor utama, iaitu ekonomi, keselamatan, politik dan sosial. Berdasarkan dapatan kajian, sektor ekonomi menunjukkan tahap kebimbangan yang paling tinggi apabila majoriti responden bersetuju dan sangat bersetuju bahawa China merupakan sebuah ancaman. Perkara ini berkemungkinan dipengaruhi oleh persaingan ekonomi, penguasaan pasaran serta pelibatan pelaburan China yang semakin meluas. Bagi sektor keselamatan dan sosial pula, kebanyakan responden memilih jawapan neutral, menunjukkan tahap kebimbangan yang sederhana.
Hal ini mungkin disebabkan kesan ancaman dalam kedua-dua sektor ini tidak dirasai secara langsung oleh responden dalam kehidupan seharian. Sementara itu, dalam sektor politik, dominasi jawaban mutual mencerminkan sikap berhati-hati responden serta kekurangan pendedahan terhadap isu politik China yang bersifat kompleks. Secara keseluruhannya, dapatan bahagian C menunjukkan bahawa responden lebih cenderung melihat China sebagai ancaman dari sudut ekonomi berbanding sektor lain, manakala sektor keselamatan, politik dan sosial dinilai secara lebih sederhana dan berhati-hati. Sebagai kesimpulan, majoriti responden memilih pendirian secara neutral yang menunjukkan mereka sedar akan kewujudan, manfaat serta risiko dalam hubungan dua hala ini. Dari segi ekonomi, kebangkitan China diterima sebagai satu realiti yang tidak dapat dielakkan dan berpotensi membawa peluang, namun masih menimbulkan kebimbangan terhadap persaingan dan kebergantungan ekonomi. Dalam aspek keselamatan dan politik pula, masyarakat lebih cenderung menyokong pendekatan diplomasi bagi menjaga kedaulatan negara tanpa menjedaskan hubungan antarabangsa. Dari sudut sosial, penerimaan terhadap pengaruh China itu wujud tetapi disertai kebimbangan terhadap pemeliharaan identiti dan budaya tempatan. Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini menggambarkan bahawa masyarakat setempat mampu berfikir secara rasional dan matang namun memerlukan maklumat yang lebih jelas dan berterusan agar persepsi terhadap hubungan Malaysia-China dapat dibentuk berdasarkan kefahaman yang lebih menyeluruh dan berinformasi.